menjadi berjaya di sisi Allah Taala. Dan untuk menyempurnakan agama dalam diri kita dan umat ini, tidak ada jalan lain hanya dengan perantaraan kerja dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa dakwah, agama tidak akan hidup dalam kita. Ini kita kena yakin. Tanpa dakwah, agama akan mati dalam kita. Tanpa dakwah, umat tidak ada kekuatan untuk ambil satu persatu perintah Allah dalam kehidupan. Untuk ini Bapak Saudara, tuan-tuan yang mulia, ulama ikram kita beritahu tuan-tuan yang mulia, dakwah ini tuan-tuan yang mulia adalah maksud umat ini dihantar. Dan dakwah ini adalah kerja utama kita. Lain kerja kita boleh tampung, tapi dakwah kita tak boleh tampung. Lain kerja, lain keperluan, semua boleh tampung, tapi dakwah kita tak boleh tampung. Bapak Saudara, tuan-tuan yang mulia, nak tunjukkan pentingnya dakwah. Dalam peristiwa peperangan Tabuk, satu sahabat yang telah berada dalam peperangan Badar, ini bukan kampung 4 bulan, bukan kampung bagi 6 bulan, ahli Badar, tuan-tuan yang mulia, tapi menangguhkan untuk pergi Tabuk sehingga tentera Tabuk balik. Apa yang berlaku pada dia? 53 hari telah diboikot. Salam pun tak boleh bagi kat dia. Dan isteri kena pisah tempat tidur. Begitu besar kesalahan di hadapan Allah bila umat ini menangguhkan kerja dakwah. Bila umat ini meninggalkan kerja nubuat, kerja dakwah Nabi SAW. Kerana apa, tuan-tuan yang mulia? Bila umat ini main-main kerja dakwah, agama akan keluar dan agama akan mati dalam diri umat Nabi SAW. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, kita kena fahamkan diri kita bahawa dakwah ini adalah maksud saya dan tuan-tuan dihantar dan maksud kemuliaan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Profesor Abdul Rahman dalam satu bayan dia menguraikan hadis balighu anni walau ayat. Diuraikan ada 3 fasa, penjelasan dia bayan dia panjang, nak simpulkan kat sini. Balighu anni walau ayat, dia 3 fasa dia cerita. 1, 2, 3. Balighu anni walau ayam. Balighu anni. Balighu ni adalah perintah. Ini perintah Allah. Dakwah adalah tanggungjawab. Dakwah adalah amanah. Dakwah adalah kerja. Dakwah ni bukan pilihan. Saya nak buat, saya tak nak buat. Bukan pilihan. Dakwah bukan pilihan. Kita fahamkan diri kita tahu. Dakwah ini adalah perintah. Dakwah adalah maksud umat dihantar. Dakwah ini juga adalah amanah yang Allah beri kepada umat Nabi SAW. Di mana atas amanah ini saya dan tuan-tuan akan dihantar di hadapan Allah. Kalau kita main-main dan kita dakwah Nabi SAW, dan barang siapa yang ambil amanah ini, barang siapa yang tunaikan amanah ini, barang siapa yang buat pengorbanan atas amanah ini, Allah akan bagi kemuliaan yang luar biasa dalam kehidupan di sana, dan Allah tunjukkan kemuliaan sebahagian daripada mereka di hadapan kita melalui kematian sahabat-sahabat Nabi SAW dan kematian kawan-kawan kita yang Allah muliakan dalam kerja dakwah. Untuk ini Bapak Saudara, tuan-tuan yang mulia sekalian, lan an walau ayat. An ini mana ada keringanan di sini. Keringanan. Walau ayat 1 ayat. Mana yang untuk buat dakwah ni bukan kita kata buhari juga boleh buat dakwah. Bukan saya ni nak kena jadi baik buat dakwah. Dalam apa keadaan umat ni kena bangun buat kerja dakwah Nabi SAW. Walaupun 1 ayat. Jadi Bapak Saudara, tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kerja dakwah ini bergerak atas takaran. Atas takaran. Kerja dakwah ini bergerak atas takaran. Dan takaran ini tadi hanya dapat disempurnakan bila kerja dibuat. Kerja hanya berlaku bila kerja itu dibuat. Bila demah dikeluarkan, bangunlah kerja ini dilaksanakan, takaran disempurnakan. Selagi tuan-tuan yang mulia, jemaah tidak dikeluarkan, walaupun takaran itu dibantu berkali-kali, dibentangkan, kerja tidak berjalan, belum ada kesempurnaan kerja dalam kerja dakwah Nabi SAW. Belum tuan-tuan. Bincanglah berapa kali bincang dalam syarat zon, dalam syarat akam, bincang. Selagi jemaah tidak dikeluarkan, kerja tidak bergerak, takaran belum disempurnakan. Jadi takaran ini wujud bila umat ada kerisauan, kebimbangan atas agama.
Di zaman Nabi SAW, sahabat semua ada kerisauan yang sama macam mana kerisauan Nabi SAW. Dia orang ada risau yang sama untuk menyempurnakan agama dalam diri umat. Jadi bapak saya yang mulia, bila takaza wujud, maka semua sahabat telah bawa Nabi takaza. Takaza jadi ringan, Allah bagi kemuliaan pada sahabat Nabi SAW. Jadi hari ini, bila umat, tuan-tuan yang mulia, tidak ada kerisauan, kebimbangan yang sunnah, maka tuan-tuan yang mulia, umat tidak dapat takaza agama telah wujud. Walaupun beribu-ribu orang telah tinggalkan semayang, walaupun ramai wanita yang telah keluar rumah tanpa awal yang sebelum, walaupun anak orang Islam dah tinggalkan Quran, dah tinggalkan agama, tapi sebab kita tuan-tuan yang mulia tidak ada risau agama, tak dapat takaza. Jadi bapak saya yang mulia, takaza wujud atas kerisauan. Anak wasiat baru ni dia beritahu kat Madinah, kalau satu orang jual roti, dia risau pasal roti, pasal tepung, maka tak ada roti dan tepung. Bila tepung naik, dia risau. Bila minyak naik, dia risau sebab apa? Sebab dia nak buat roti, harga roti akan naik. Macam kita hari ni lah. Sebab tak ada kita nak makan ayam, maka bila ayam naik, kita semua risau. Satu negara risau. Orang buat kerja agama ni tuan-tuan, takaza ayam ke takaza yang tak wujud. Takaza agama. Bila jemaah tak dapat dikeluarkan, jemaah 3 hari jatuh, 2 jam setengah jatuh. Ini yang kita kena risau tak sebenarnya. Benar. Satu orang yang kerja menjaga kedai, bila dia tengok stok kedai dia dah habis, dia risau. Ini takaza untuk dia. Tapi kalau kita buat kerja Nabi SAW, bila kita nampak markas Rumban, bulan April 160 jemaah 3 hari, bulan Mei 78 jemaah 3 hari, bulan Jun 54 jemaah 3 hari, baru kita nampak satu halkah nak keluarkan satu jemaah pun tak dapat. Ini sekarang takaza agama telah sampai di hadapan saya dan tuan-tuan. Apa kerja yang kita buat, kalau Allah mati yang kita sah, macam mana kita nak jawab kat Allah Ta'ala? Jadi apa saya yang mulia, begitu juga tuan-tuan yang mulia, bila kita ambil Al-Quzani daripada semua menghalang dalam Negeri Sembilan, gas pertama 260, seluruh Negeri Sembilan gas pertama 260, gas kedua 135. Tuan-tuan, kita ada 1000 masjid dan surau. Kita ada berapa ribu? Berapa ribu kampung? 3,460. Gas pertama 260, gas kedua 135. Macam mana boleh itu kepala dah naik? Macam mana boleh ada gas pertama tak ada gas kedua? Macam mana boleh ada gas kedua tak ada gas pertama? Dia pasti boleh. Bila keadaan ini berlaku, baru kita nampak betapa banyaknya kerja yang nak disempurnakan dalam bumi Negeri Sembilan. Ini baru Negeri Sembilan. Ini belum lagi dalam Malaysia. Bulan April 2,600 jemaah, 1,600 jemaah. Bulan Mei 200 jemaah. Bulan Jun 160 jemaah. Jangan sampai bulan Julai besok tinggal 100 jemaah, Godzilla akan keluar kat Malaysia masa. Ya, pasal tuan-tuan yang mulia, kita nampak betapa banyaknya. Ini baru datang takaza. Jadi takaza ni, kalau yang ada fikir agacok Amaidin, jadi berat. Kalau takaza ni yang ambil fikir surah nasional itu, jadi berat. Tapi kalau yang ambil fikir ini, semua umat Nabi SAW kerja pada Islam, takaza akan dapat disempurnakan. Jemaah akan dapat dikeluarkan dengan mudah. Atau maksud ini bapak saudara, tuan-tuan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, takaza begitu banyak. Berapa banyak jemaah Negeri Sembilan telah berhutang 32 jemaah negara jauh. Ini bukan perkara kecil. Hutang jemaah negara jauh, jemaah sepatutnya dihantar ke Itali. Orang Itali sedang menunggu rahmat Allah. Tak ada jemaah yang akan dihantar ke Itali kalau umat Itali masih takut tali bangsa menanya. Jemaah masyarakat kita kena dihantar ke Greece. Berapa lama orang Islam yang ada kat sana? Tuan-tuan yang mulia, kalau orang kita sana mati tanpa kalimah, siapa nak jawab? Jemaah kita kena dihantar ke Honduras. Ada 1,000 orang Islam kat Honduras. Bapak saudara tuan-tuan yang mulia, jemaah tidak dapat dihantar. Macam mana kita boleh tidur dengan senang dia? Macam mana kita boleh meninggalkan markas kita tanpa menyempurnakan takaza? Saya boleh balik, masa saya dah sampai yang Isyak, saya nak balik. Mana kita boleh balik? Jemaah tidak akan sempurna. Boleh kita balik tu tak?
Umat mati tanpa kalimah di Honduras, umat mati tanpa kalimah di Brazil, umat mati tanpa kalimah di soalan. Kita boleh dengan senang dengan pikir baik, saya nak kalian bersentuh. Kalau beginilah fikir yang ada pada sahabat Nabi SAW, agak-agak agama ni sampai nak risau. Agak-agak betul. Kalau macam inilah sahabat beritahu ya Rasulullah, saya dah pergi Badar, bagilah pula orang lain pergi Uhud. Asyik saya lagi pergi Badar, asyik saya je nak keluar. Macam kata sekarang, asyik saya je nak iman, saya yang nak keluar, saya yang nak buat kerja malam. Tak ada orang lain ke? Abang selalu tak boleh. Bila Allah ambil kerja pada kita betul bila dia nak hadapan Allah. Apa pula kita nak komplain dengan Allah Ta'ala? Jadi bapak saudara, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, langkah pertama orang Islam Rahman kata, apa kata tip untuk ambil takazah? Itu membangun lagi azam dulu. Sebab yang keluarkan kita bukan duit, keluar kita Allah Ta'ala. Selama ni tuan-tuan, bila pula duit yang tuan-tuan keluarkan tuan-tuan, tuan-tuan tahu berapa ada dalam ekor tuan-tuan, tuan-tuan tahu apa keperluan tuan-tuan. Allah setengah daripada kita Allah hantar ke Amerika, setengah daripada kita Allah hantar ke Afrika, setengah daripada kita Allah hantar pergi soalan, setengah daripada wanita-wanita kita telah bergerak di soalan. Siapa yang hantar? Allah, la ilaha illallah. Sejak bila pula duit yang keluarkan kita? Sejak bila pula cuti yang keluarkan kita? Sejak bila pula kelapangan kita yang keluar kita? Allah, la ilaha illallah. Allah mau tengok kerisauan, kebimbangan yang ada dalam hati tuan-tuan. Bila tuan-tuan risau, bila tuan-tuan sedih, bila tuan-tuan fikir, bagi nama, bantah nama pasti datang bawa kesini. Pasti tuan-tuan datang. Mau yakin dengan Allah. Allah janji intan surullah yang surkum wa sabbit aqdamakum. Barang siapa bantu agama Allah, Allah pasti akan bantu kita pasal. Sejak bila pula kita keluar duit keluar kita? Saya ni ada musyakah. Musyakah dalam kerja dakwah ni bukan dunia. Musyakah dalam kerja dakwah ni tak dapat buat kas. Ini baru musyakah. Tak dapat buat kas bersama, tak dapat keluar. Ini baru musyakah. Kerja dunia, sejak bila kerja dunia ni musyakah. Bapak saya mulai hadap di Hasan Basri dah beritahu, apa yang kita perlu risau tentang rezeki, Allah dan rezeki. Aku heran dia kata, kenapa orang tak nak buat amal, sedangkan amal ini untuk diri kita. Dan kenapa kita tak malu untuk buat maksiat, sedangkan Allah melihat apa yang kita buat sebanyak masa. Dan yang keempat, kita semua dah tahu nak mati. Kenapa kita tak prepare amal untuk mati? Kita lagi sibuk nak tanam kebun durian, nak tanam buah jagung, macam-macam bahasa boleh. Sedangkan benda ini belum tentu akan menjaga keselamatan. Kita buat projek kilang ayam 7 tahun, belum balik modal ke Allah dah ambil kita. La ilaha illallah. Tinggallah kilang ayam kita dengan ayam kita masing-masing. Jadi apa maksud ni bapak saudara tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah? Saya dan tuan semua membagi azam insya-Allah. Takazah akan dibentang oleh jemaah tasbih. Cantik, ambil satu-satu, bawa balik takazah ini. Kita sempurnakan takazah. Kita dengan takazah ini bukan macam dengan bola sepak yang keputusan Liverpool kalahkan Manchester 2-0, bola macam tu. Tuan-tuan, kita dengan takazah ini adalah tadi. Macam tadi 32 jemaah, kita boleh tidur. Jemaah 3 hari selemban, daripada 160 turun dari 78, turun dari 54, kita boleh tidur. Gas pertama selemban tinggal 260, gas kedua tinggal 135, kita boleh tidur. 2 jam setengah kita tuan-tuan yang boleh dah turun, kita boleh tidur. Bapak sekalian boleh. Ubat ni tidak ada jalan lain. Saya dan tuan kena buat kebaran. Yang kosong dunia sebar ni semua 3,400 orang pembawa bergerak soalan Allah akan naikkan agama ini. Atau maksudnya saya dan tuan sendiri insyaAllah tuan-tuan. Okey, sekarang bila jemaah tak sendiri betang, tuan-tuan mau bagi azam insyaAllah. Jangan lagi kita tangguh-tangguh tuan. Okey, semua ada sikit. Betang insyaAllah. Tak ada tuan. Sudah tuan. Jadi ulang